Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat dan teman-teman menyemak bacaan iaitu doa iftitah yang kita baca dalam solat. Walaupun dia hukum sunat, iaitu dibaca tak apa, tak baca pun tak apa. Dibaca pun boleh, tak dibaca pun boleh. Tetapi apabila dibaca, hendaklah dibaca dengan betul mengikut hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam doa tersebut. Iaitu ini adalah bacaan yang kita baca selepas kita mengangkat takbir. Niat sambil mengangkat takbir sambil berniat. Kemudian selepas itu kita akan baca doa iftitah. Jadi inilah dia doa iftitah dan kita sama-sama menyemaknya insya-Allah. Baik, kita teruskan. Kita mulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, doa iftitah ini bermula dengan kalimah Allah. Allah, iaitu dia bermula dengan alif lam, tidak ada baris pada alif lam itu, jadi kita berikan dia baris di atas, kita idgham syamsikan dia dengan lam jalalah, itu kita baca lam jalalah itu dengan tebal 2 harakat. Iaitu bermula dengan alif lam. Okay. Dengan tebal 2 harakat. Okey. Jadi bunyinya Allahu akbaru kabira. Okey. Bila kita wakaf kita akan sebut kabira, iaitu jadikan dia mad iwad, bacaan ra tu. Ran itu dijadikan baris 1, baris 2 baris jadi 1. Itu kalau kita wakaf. Allahu akbaru kabira. Gabungkan amzah pada atas dengan kaf, ba, ru, kabi, bi dibaca dengan mad asli, kemudian ra itu tanwin dibaca dengan iaitu mad iwad 2 harakat. Tetapi apabila kita menyambungnya, hendaklah kita baca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu tanwin masukkan dengan huruf waw, idghamkan dengan huruf waw, kerana huruf waw adalah huruf idgham. Jadi bacaannya kita baca yang kedua dulu. Walhamdulillahi katsira. Ini yang semua sahabat-sahabat semua baca dalam solat. Cuba perhatikan. Apa hukumnya waw itu dengan bertemu dengan alif lam qamariyah. Maka kita masukkan waw itu dengan lam yang mati bunyi wal. Kemudian ha bertemu dengan mim mati baca dengan izzah syafawi. Dan du. Kemudian kita jumpa lillah, oleh kerana lam tu baris bawah dalam nama Allah ini, iaitu kita baca dia dengan nipis 2 harakat. Lillahi, baru kita sambung kasira. Okey, dia sama juga. Kita wakaf kita baca dengan mad iwad. Saya tulis tu WQ wakaf, mad iwad 2 harakat. Dan kalau wasal kita baca dengan idgham ma'al gunnah, sama juga di sini, iaitu dengan 2 harakat dengung. Okay, kita sambung sekarang. 2 ini kita sambung. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Sa baris bawah bermengaya. Katsira. Okey, kalau kita wakaf di situ. Seharusnya kita 2 ni kita sambunglah. Okey, kalau kita nak wakaf, kita wakaf dengan mad iwad 2 harakat. Katsira. Kalau kita nak sambung boleh juga guna sambung walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi. Okey, terus ra wa subha, itu saya menunjukkan bagaimana sambung. Kalau kita berhenti ra. Okey. Baca dengan tebal ra, iaitu tafkhim, main tebal. Naikkan kita punya lidah tinggi sikit di langit-langit itu, sebut huruf ra dan dengan takrir. Katsira ra bunyinya. Okey. Kita pergi kepada kalimah berikutnya, wa subhanallahi. Baik, wa subhana itu adalah satu kalimah. Kemudian wa su, baik, ada di sini ba mati, maka kita baca dengan qalqalah sughra. Subha, subha, mesti baca dengan qalqalah. Jangan tidak ada qalqalah. Iaitu mesti baca dengan qalqalah yang ringan, iaitu sughra dipanggil. Lantunannya lebih perlahan daripada kubra. Wa subhaha dibaca dengan mad asli 2 harakat, saya tulis itu mad asli. Kemudian perhatikan na tu, suku kata na itu bertemu dengan nama Allah, kalimah Allah, dibaca dengan tebal, diidgham syamsikan nun baris atas, suku kata na itu dengan lam jalalah dalam nama Allah. Jadi bunyinya wa subhanallahi. Kemudian
Sambung daripada hid pergi kepada kalimah kan bukratan. Baik, perhatikan buk ba baris depan dengan kaf buk ada hamas kaf itu mati dengan hamas kaf bukrata tanwin bertemu dengan waw. Okey. Jadi tanwin bertemu dengan waw biasalah sebenarnya tanwin bertemu waw dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Jadi kita baca wa subhanallahi bukratan wa asila. Baik. Sama juga di sini pun boleh kita wakaf dengan kalau wakaf dengan mad iwad 2 harakat tukar daripada baris 2 ke baris 1. Okay. Kemudian kalau wasal kita juga idgham ma'al gunnah kan dia tanwin bertemu dengan waw. Wa asli si tebal ma asli sod ya. Wa asila wajjahtu rapatkan lidah kita kepada langit terus mencecah langit kemudian jah ha dia pangkal halqa wajjahtu lahirkan saja hukum dia tak ada apa-apa hukum di sana gabungan saja zahirkan mahrajnya kemudian ini baru ada sebab jim mati baru ada qalqalah segera wajhiya lillazi okey perhatikan sambung semua jadi kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Okey, itu yang selalu kita baca dan kita berhenti di sini. Baik, kita berbincang tentang bunyinya. Baik, di sini tadi kalau sugra baris bawah kemudian ya ini di baris atas ya kemudian di sini ada lam bertemu dengan lam yang bertasydid lil bunyinya lil dua lam situ dua-dua berbaris lil ladzi okey zi dibaca dengan mad asli sebab za baris bawah zi ada ya okey lepas tu kita jumpa kalimah fatara ini kalimah dia fatara baik bunyinya baik tapi ra itu bertemu dengan alif lam syamsiah ini dipanggil alif lam syamsiah perhatikan kan seperti kita membaca al-Quran biasa iaitu lam tidak ada tanda mati sin itu ada bertasydid sin itu adalah huruf syamsiah kita idgham syamsikan ra itu dengan sin fataras bunyi ras hamas bunyinya itu sebab saya bunyikan kuat sikit bunyi sin tu. Kemudian ma bertemu dengan alif, waw bertemu dengan alif baca dengan mad asli 2 harakat. Mawati. Baru kita sambung dengan wal, waw bertemu dengan alif lam qamariyah maka kita baca dengan izhar qamari wal. Lepas tu hamzah bertemu dengan ra yang mati, ar dengan tebal tafkhim. Wal ar. Kemudian lidah kita disukunkan dekat huruf dot itu dot baris atas bila sukunkan tidak ada baris lah bagi dot itu. Cuma lahirkan mahraj dot itu iaitu tepi lidah pergi kepada geraham atas. Jadi bunyinya fataras samawati wal ard. Jangan ada lantun. Ard tahan aja di situ. Bunyi ard. Jadi bunyi dot itu. Bunyi suku saja. Iaitu lebih kurang 25% daripada bunyi dot itu. Sebab kita pergi kepada mahraj dot itu. Okey. Selesai. 2 baris kita selesai. Jadi kita baca terus dulu. Jadi tak ada kita buang masa nanti baru kita sambung daripada Hanifam. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Nanti sini. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Baik, kita jumpa kalimah berikutnya iaitu bermula dengan ha ni baca dengan mad asli ada ya sini sebelumnya baris bawah. Kemudian fa itu tanwin. Jadi bertemu dengan mim adalah huruf apa? Huruf idgham. Maka kita baca dengan idgham ma'al gunnah. Iaitu hanifam kemudian mim bertemu dengan sim muslima. Baik, kalau kita berhenti di situ maka kita wakaf dengan mad iwad 2 harakat. Kalau kita sambung kita baca dengan idgham ma'al gunnah. Itu senang, banyak semua penyambungnya ialah idgham ma'al gunnah. Okey. Jadi kita dapat semua dah okey. Kita sambung lagi.
Muslimah, kalau nak sambung muslimau wa ma. Okey. Yang bagusnya kita sambung sampai sini. Baik, saya bagikan contoh yang baik membacanya terus saja sebab pendek saja. Hanifam fam bertemu dengan dengung sebab fam muslima, tapi kita sambung terus hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Jadi hukumnya di sini pertama mad asli ni. Fam ini dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Kemudian mim gabungan sin hamas sebenarnya mus. Kemudian li, kemudian tanwin bertemu dengan waw ni dibaca dengan idgham ma'al gunnah kerana kita wasal. Wa ma asli. Ana na pun juga ma asli. Kemudian minal musyrikin min nun di iaitu di iza kamarikan dengan huruf lam yang mati. Minal. Kemudian mim digabungkan shin yang tafasih mush bunyinya. Ri baris bawah baca dengan tarkik. Ra baris bawah kin baca dengan ma'arid di sukun. Kita wakaf di situ. Jadi bacaannya hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Baik. Di sini ada isu. Jadi saya buat bintang di sini. Ada isu. Jadi senang kita selesaikan isu ni. Kalau kita membuka iaitu ayat 79 kata silap saya, ayat 79 surah An'am. Nanti saya bukakan dulu. Okey, sebentar. Iaitu tentang isu ana di situ. Dengan sini wa ana dengan ana. Okey. Jadi kita sama-sama perhatikan. Kita pergi kepada surah An'am ayat 79. Okey. Kalau dalam ayat 79 surah An'am, ini dalam ayat 79 kita akan jumpa, iaitu dia baca wa ma ana, ada huruf kosong di sini. Iaitu saya tunjuk di sini. Kalau dalam Quran ada di sini. Tapi kalau kita yang belajar selalu, dia tidak ada, dia bawa ana, jadi kita baca dengan masih. Tetapi kalau nak baca, kalau kita wasal, sini memang wasal. Wa ma ana, kalau kita berhenti, baru kita baca 2 harakat. Di sini, keadaan ini. Yang dalam Al-Quran itu. Jadi kalau ada nampak kosong, ada yang beri dalam kitab, dia tulis kosong, tidak jadi masalah. Tapi kalau di sini, kita baca 2 harakat mat asli. Kalau kita jumpa yang macam ni, kalau memang kita belajar, kita baca 1 harakat, baca 1 harakat. Sebab dalam Al-Quran ada. Jadi kalau kita kata rasa tak selesa baca tu, kita dah baca dalam Al-Quran ada nombor kosong atas alif itu, maka kita baca dia 1 harakat saja. Wa ma ana minal, tak jadi masalah. Dengan syarat memang kita belajar itu. Serupa juga di sini ada, kalau dalam Al-Quran ada inni wajjahtu. Jadi kalau ada yang belajar ini, baca saja. Sebab dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini daripada hadis-hadis yang kita pungut daripada hadis-hadis. Iaitu daripada ahli-ahli ilmu yang memberikan kita untuk baca doa iftitah seperti ini. Betul, berkenaan satu isu saja saya bintangkan itu. Jadi sini dia punya penjelasan. Kalau jumpa ada huruf kosong atasnya, sini pun ada juga. Sini wa ana, sini pun ada kosong juga. Jadi baca dia sama ada 1 harakat kalau wasal, dan kalau kita berhenti wa ana, baru kita menyambung minal musyrikin, tetap kita akan baca dia 2 harakat. Okey, selesai masalah tu. Jadi tak payah kita yang mana baca boleh, nak baca 1 boleh, nak baca 2 pun boleh, sebab ini kita pun ambil daripada alim ulama. Tapi kalau kita was-was, kita ambil pada Quran terus, iaitu dalam surah ayat 79 surah An'am. Okey. Jadi kita boleh ikut situlah. Okey. Nah, selesai sini tadi kan. Kita sambung pula. Inna, baru kita pengakuan kita. Pengakuan kita berkenaan solat kita. Ibadat kita. Mati kita, iaitu hidup kita dan mati kita kerana Allah Ta'ala. Ini mustahak, ini pengakuan kita.
Inna kita baca dengan wajibul gunnah 2 harakat, iaitu hamzah bertemu dengan nun yang bertasydid. Nun bertasydid mesti baca wajibul gunnah 2 harakat dengan dengung. Maksudnya wajib dengung 2 harakat. Solat, lam bertemu dengan alif, ta bertemu dengan ya, sebelumnya ya baris bawah, sebelum alif baris atas baca mat asli 2 harakat. Solati, inna solati, jangan baca inna solati wa nusuki. Tu pendek-pendek jadi 1 harakat. Inna solati wa nusuki. Mat asli juga. Wa mahyaya. Ya ni yang mat asli. Baca Wa mim dengan ha, ya 1. Wa mamati. Baik, ni dua-dua. Mati itu mat asli. Okey. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Okey, lillahi baca dengan nipis sebab baris bawah lam itu dalam nama Allah. Kemudian rabbi 1 kalimah, rabb digabungkan dengan ba yang bertasydid, dibaca dengan tafkhim tebal, rabbi bertemu dengan alif lam kamariyah, rabbil. Baru kita pergi pada ain, ada alif sini baca mat asli kemudian la min, iaitu nun kita sukunkan, baca dengan mat asli sukun. Selesai. Bacaan kita daripada sini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru kita yang terakhir dalam doa iftitah kita, la syarika. Baik, lahu. Okey. La mat asli, shin baris atas, sya, ra baris bawah, ri baca dengan tarqiq nipis, ri dengan mat asli, kemudian kaf, syari, la syari kalahu. Ataupun ada setengah orang dibaca la syarikalah. Baru wa bizalika, baru sambung gitu, tapi kita sambung saja. Bila kita menyambung ada waw kecil di sini, iaitu ha dhamir baris depan sebelumnya berbaris dan huruf berikutnya pun berbaris. Kita baca dia dengan mat silah qasirah. La syarika lahu wa bidzalika, wa za dibaca dengan mat asli, ada alif sini. Umirtu, ini tak ada apa-apa hukum, terus saja sambung hamzah baris depan mim dengan ra, mir nipis, baca mir tu, iaitu tarqiq bacanya nipis. Umirtu wa ana, ini dia wa ana ni. Kalau nak baca wa ana mina terus 1 harakat pun boleh, sebab ada dalam Quran. Jadi kita ikut. Yang ni orang alim bagi kita, para ulama bagi kita baca wa ana mat asli, baca mat asli pun boleh. Jadi dua-dua kita ambil. Jadi kalau kita rasa was-was, takut tak kita pun tidak tahu daripada mana kita dapat benda tu, sebenarnya kita baca daripada kecil-kecil tu, belajar sembahyang, inilah bacaannya. Kalau dalam Al-Quran ada macam ni, kita baca macam ni pun boleh. Bagi yang mereka yang biasa membaca seperti ini. Kata kita baca mat asli 2 harakat. Ada 2 harakat. Saya lupa tulis 2. Okey. Kalau ada kosong tu baca wasal 1 saja. Wa ana saja. Wa ana minal terus. Kalau kita sekarang kita baca wa ana minal muslimin. Baik. Nun di izakan dengan lam yang mati, mim digabungkan dengan sim, mus, kemudian lam baris bawah, li, mim baris bawah, mi, tapi disukunkan nun, muslimin, iaitu kita terus sukunkan. Jadi kita baca dia apa? Iaitu muslimin, terus kita sukunkan saja, tak payah buah baris, iaitu dah akhir tu. Muslimin dengan ma'arid disukun 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Itu saja. Kita baca sama-sama daripada mula hingga akhir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dalam sembahyang kita terus baca je. Habis saja Allahu Akbar. Kita terus baca Allahu Akbaru kabira. Baca terus. Okey, kita baca terus sekarang. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi itulah bacanya. Tadi saya baca satu saja sini. Saya nak tunjuk macam mana baca satu. Wa ma ana minal, terus. Wa ma ana minal, terus. Saya pegang pada ini. Okey. Kalau nak baca dua pun boleh. Wa ma ana minal musyrikin. Kalau nak ikut Al-Quran terus ikut ni. Wa ana, terus. Ini ana ni, wa ana ni. Wa ma ana, ana minal musyrikin. Sini kita baca daripada sini tadi, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Satu harakat, tak baca mat asli. Kita bubuh macam ada kosong itu pun boleh. Okey. Jadi itu saja bacaan kita, dan tolong semak bacaan masing-masing. Sebab ini kita baca dalam solat. Kalau kita tak baca tak apa. Kalau kita baca mesti baca dengan betul mengikut hukum tajwidnya. Kalau bersambung, jangan berhenti Allahu akbar kabira walhamdulillah, terus sambung je. Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira, macam tak ada berhenti. Kena guna idgham ma'al gunnah kalau tak berhenti. Kalau berhenti tak apa. Kita guna mat iwad. Okey. Saya sudahi ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.